Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, khabar semua? Selamat Waalaikumsalam. datang ke channel Bro Azli. Yang biasanya channel Bro Azli ni akan cerita tentang usaha online lah, biasa yang kita update. Dan untuk tambah lagi konten dalam channel ni, hari ni saya bawakan dengan teman saya, orang yang Alhamdulillah lah sudi untuk bersembang dengan kita pada malam ni. Tak lain tak bukan orang yang sudi berkongsi hidup dengan saya. Isteri saya. Say hi sikit lah dekat viewer. Assalamualaikum. Okay. Cerita pada hari ni sebenarnya kita orang tak plan pun apa benda kita nak cerita. Ikutkan ada program tapi kita cancel program tu dan kita come out dengan cari konten baru lah. Tapi mungkin hari ni kita cerita-cerita sikit lah pengalaman kami kahwin yang agak apa orang kata perkahwinan lah. Biasanya orang kalau tengok channel anak muda ni cerita perkahwinan kan, tentang jenis hidup. So kalau macam kami ni perkahwinan kami pun kami dah berapa tahun? Kurang lebih dalam 9 tahun. 9 tahun perkahwinan dan agak muda jugalah waktu tu. Perkahwinan yang dengan apa dia kata proses kematangan baru nak bermula. Lepas tu kita hadapi banyak cabaran juga. Okay. First of all, mungkin orang kena tahu jugalah you guys kat luar sana atau viewer yang lain kan. Terima kasihlah sebab menonton sekali lagi. Nak tahu juga apa yang sebenarnya macam mana kita orang punya journey lah. Kalau kita cerita sikit lah perkahwinan kami ni sebenarnya tak dirancang, tak ada dalam master plan kehidupan. Bahkan untuk disatukan tu pun macam surprise je lah. Dia ada kisah-kisah yang sangat-sangat kadang-kadang kalau fikir balik pun macam tak logik, tapi benda tu berlaku apa by that time lah. Dan kita ikuti saja. Okey, perjalanan tu tahun 2011 seingat saya 2011. Akhir 2011. Akhir 2011. Bulan 11. Bulan 11 itu start Hmm. sebenarnya ada satu masalah yang saya nak tahu waktu tu. Kemudian beliau ini yang memaklumkan tentang keadaan dan kemudian kita ada perbincangan lah. Dan perbincangan tu ada masalah-masalah internal. Kemudian berlakulah banyak apa pertanyaan yang saya untuk faham. Kemudian berlaku jumpa juga dengan ahli keluarga untuk memahami masalah tu. Mungkin akan ditanya masalah apa tu. Masalah tu kita cerita kat sini dulu, tapi kita cerita dengan jenis lah. Setelah pada tu saya memutuskan, sebenarnya satu waktu saya rasa saya dah tak boleh contact dia lagi. Sebab bagi saya pun masa tu awal-awal pun belajar Islam, orang yang baru hijrah lah senang kata. Jadi paling tidak dari segi hukum syarak tu saya dimaklumkan bahawa tak boleh kan kita berkomunikasi tanpa mahram, tanpa setujuan yang syar'i kan. Jadi saya pun memutuskan untuk memaklumkan bahawa kita tak boleh kontak lagi, dan apa yang saya nak tahu pun saya dah tahu, dan setakat itu je. Tapi benda tu berlanjutan macam mana? Kita bagi pihak orang perempuan pula. Saya bagi introduction dulu. Tapi macam mana di pihak beliau ini, macam mana dia punya keadaan tu sampai kita boleh kepada perkahwinan. Mungkin nanti saya akan tambah-tambah sikit lah. Ada tak cerita? Tempoh tu kan dah buat keputusan untuk kita tidak kontak, kita tak berhubung apa-apa pun, kita diam je. Dan memang waktu tu saya pun baru kerja, orang baru nak cari, baru dapat kerja lah. Masa tu awal 20-an. Saya pun awal 20-an juga. Cumanya macam mana? Umi sendirilah. Umi sendiri rasa macam mana kita boleh keep contact juga akhirnya? Keep contact tu sebab yang permasalahan yang anda ada tu dia berlarutan. Lepas tu dan waktu tu Abi pun dah bagi syarat di mana kita kalau nak contact kena ada orang tengah. Yang ini kita waktu tu kita gunakan ibu saya lah. Ibu saya menjadi orang tengah jika ada apa-apa masalah ataupun
ada yang menjadi apa isu yang terbungkam di dada kan. Jadi ibulah sebagai orang tengah, saya tanya pada ibu dan ibu akan sampaikan pada suami. Jadi Cik, abang macho lah masa tu. Cik, baik jadi waktu tu jadi proses ni berlaku macam itulah. Sehingga kan waktu tu saya pun secara jujurnya saya memang saya ready untuk berkahwin dah waktu tu sebenarnya dan membuka hati. Tapi saya tak memilih lah siapa yang layak ataupun siapa yang sesuai dengan saya kan. Maksudnya yelah siapalah saya ni kan. Jadi kita pun serba kekurangan. Untuk mencari yang sempurna kita perlu sempurna dulu. Okey, sebelum disambung dulu poin situasi saya macam mana pula? Mengharap ke? Saya sendiri waktu tu tak plan langsung untuk ada apa-apa resepsi perkahwinan. Sebab waktu tu abang saya dua orang dah sedang menguruskan perkahwinan mereka. Jadi saya pun tak ada fokus untuk berkahwin ataupun cari pasangan. Bahkan memang tak ada pasang niat apa-apa pun. Saya anggap okeylah ini je saya nak tahu masalah. Saya dah faham masalahnya, okeylah. Tapi ada isu dan keadaan yang membuatkan kita terpaksa juga berhubung atau paling tidak ibulah antara orang yang suruh datang rumah, ajak makan lah, arwah bapa mentua saya yang ajak nak bawa pergi makan lah. Still reason untuk excuse tu macam alamak ada je kan. Jadi waktu tu saya pula jenis orang yang masih baru belajar Islam. Yalah masih happy go lucky lagi. Karakter saya memang tak sama dulu. Dulu memang hura-hura kan, suka jalan ataupun tak kisah sebab belum belajar Islam tak tahu ada batasan. Bila dah belajar sikit-sikit tu kita mula okeylah saya bolehlah mingle kan dengan family isteri saya ni. Jadi itu sebabnya. Tapi sampai satu titik mungkin ada ramai orang tak tahu mungkin Umi sendiri tak tahu ibu atau mak mentua saya ni selalu kontak dan bagi tahu dia ni kesunyian lah macam-macam ayat kadang sampai kat tempat kerja tu Allah peningnya nak melayan bukannya dia yang tulis kan ibu yang tulis SMS. Masa tu SMS belum ada WhatsApp lagi, zaman masih guna SMS. Membuatkan saya rasa macam aduh tak boleh lah macam ni. Lepas tu saya pun mencadangkan kepada beliau ini untuk mengatakan saya rasa saya tak boleh nak tolong awak. Awak cakap dengan parents, carikan awak pasangan, nikahkan awak, senang. So saya pun masa tu macam ala-ala macam okey aku nak selesaikan masalah. Aku tak nak pening dah ni, aduh nak kena jawab SMS ke apa kan, nak cakap macam tu. Dan macam mana Umi buat lepas tu? Cakap dengan ibu dengan ayah. Maksudnya Umi tak adalah desperate pun nak cari suami sebenarnya. Sebab yelah kita dalam satu fasa umur kita tu kita dah target sekian-sekian kita planning lah. Kita bernikah waktu ni. Tapi sebenarnya waktu yang kita bernikah tu belum lagi capai pun kan. Waktu tu Umi masih belajar kan. Saya masih di SEM akhir. Masih di SEM akhir di UiTM. Jadi memang nak kata memang semuanya di luar plan kan. Kalau nak tahu jugalah kenapa saya sampai cadangkan dia cari pasangan atau nikah. So masalah tu adalah masalah perlunya pendamping. Masalah yang dihadapi dari segi emosi, psikologi dia tertekan. Memang sangat-sangat bagi saya memang ini tak boleh dibiar ni, boleh jadi gila pun dia juga ni. Dia boleh jadi jatuh kepada situasi yang sangat krisis dalam hidup nanti. Dan dia perlu orang yang boleh dia bercakap, dia boleh consult dia, boleh nasihat dia ataupun boleh kontrol dia punya emosi. Memang boleh kata isteri saya waktu tu macam emosi dia tu tak stabil lah. Dan pergi ke sini stres, pergi ke sini stres sana, stres saja. Hidup dia tu macam dia perlu lepaskan diri. Saya cakap, cara awak lepaskan diri antaranya adalah ikut suami ke kan. So that's the escape gate lah kan, pintu keluar untuk
dia bebas daripada tekanan yang dia tak boleh nak keluar waktu tu. Singkat cerita, panjanglah, banyaklah perkara-perkara lain berlaku di tengah-tengahnya tu. End up saya, Umi, isteri saya pun tak tahu. Dan saya dihubungi oleh kedua orang tua beliau dan menawarkan kepada saya, nak tak jadi, nak tak kahwin, nak kahwin tak? Nak kahwin tak? Cakap saya waktu tu memang tak confident langsung dan bahkan cuba reject macam-macam cara. Dah reject lah, cakap alasan-alasan yang tak confident, tak ada aset, tak ada pendapatan, tak stabil lah. Tu di sudut dia, dan di sudut saya pun besok nak nikah, malam tu pun saya masih bertanya pada sahabat baik saya, betul ke besok ni nak kahwin ni? Sebelum cerita sampai nak kahwin tu, sebenarnya nak kahwin tu pun panjang lagi. Diskusi dia orang tua tu berkali-kali minta datang bincang kan. Lepas tu ada yang kata, tengoklah dia, kesian dia, macam-macam lah. Saya diberikan satu macam igawan lah, kamu salah pula aku. Mulanya tu macam tu. Tapi apa pun kita buat, kita kena strong. Kita buat untuk apa? Waktu tu saya macam tanya diri balik kan, sebelum ni, untuk pengetahuan semua, saya sebelum ni melamar orang juga, tapi kena reject ataupun tak dapat lah orang tu nikah dengan orang lain. That's not the problem. Tapi pernah satu momen saya memang nak nikah dengan orang tapi tak dapat. Tapi kali ni terbalik kan. Jadi saya bertanya kan, dulu kau request Allah tak bagi, tapi sekarang Allah datangkan. Sekarang apa pilihan kau? Di situlah saya mula bertanya dengan diri saya, sebenarnya kau nikah ni berdasarkan apa? Di situ saya muhasabah diri, merenung balik tujuan saya nikah tu kerana apa. To be honest, saya nikah tu kerana ketika saya buat decision untuk nikah, bukan sebab saya suka siapa-siapa. Nikah saya dulu, saya lamar orang pun saya tak adalah macam shock gila ke, tak ada. Saya nikah tu sebenarnya motivasi utama saya ketika saya baca beberapa kitab ataupun buku lah yang berkaitan dengan nikah ni. Antara kelebihan-kelebihan orang yang setelah nikah dapat pahala yang besar, ganjaran, bahkan perjalanan pernikahan tu ibadah. Yang kita tahu pula, tambah pula saya tahu, saya ni bukan ahli ibadah, bukan orang yang bagus dalam beribadah, bahkan nak khusyuk dalam ibadah pun payah. Tapi ada satu tawaran yang Allah sediakan kepada umat Rasulullah ni atau umat Nabi Muhammad, iaitu sebuah kehidupan yang dalamnya tu penuh dengan ibadah, walaupun kita rasa benda tu kehidupan sehari-hari biasa, tapi dicatat oleh Allah SWT sebagai ibadah. Solat saja, orang yang imam, seorang yang dah nikah dengan orang yang bujang atau belum nikah, itu beza derajat di sisi Allah. Saya tengok rasa, jadi kalau aku tak nikah ni aku rugi banyak. Hidup aku ibadah macam orang lain juga, macam orang dah nikah, tapi aku rugi, waste tenaga, waste masa, waste umur. Tapi pahalanya sikit kalau harap bujang. Tapi kalau nikah tu beza. Di situlah saya cakap, kalau ini nikah, maka istikharah, solat, dan memang tak ada mimpi lah. Tak mimpi apa-apa, tapi mengharap Allah, kalau benda ini benar baik bagimu, mudahkan je lah. Kalau tak, kau reject, kau buat lah macam-macam halangan ke, orang nak bunuh ke, ancam macam-macam. Saya fikir itu yang terbaik. That's why lah saya harap penerimaan daripada redha lah untuk menerima sebagai perkahwinan. So perkahwinan ni memang betul-betul bukan sebab kita mencinta. Nanti kita ada satu fakta juga. Sebenarnya kami ni kenal bukan masa 2011. Kami ni bukan kenal lah. Kami ni berjumpa bukan pada tahun 2011. Seingat saya tahun 2003. Dan waktu tu saya telah diminati. Belum, tak adalah. To be honest, saya bukan minat macam gitu. Sebenarnya saya, kita orang satu bas sekolah. Itu satu cerita epik lah. Kami geng bas sekolah. Kita orang satu bas sekolah, naik nama bas, driver bas yang paling famous kat situ namanya Kak Ngah. Kak Ngah, kalau Kak Ngah tonton, hai Kak Ngah. Terima kasih sebab jadi driver bas. Dia seorang perempuan tapi memang rugged akak ni. Form 3 saya tingkatan 3, dia darjah 6.
Waktu tu kita orang naik bas, so biasanya balik sekolah tu saya ni turun awal. Maksudnya checkpoint pertama saya turun dulu. Saya turun kat tepi jalan besar. So biasanya saya tak akan duduk seat belakang, saya akan duduk depan. Kebetulan cik kak sebelah ni dia kalau naik bas dia selalu lepak dekat depan. Walaupun dia naik bas awal tapi duduk depan. Jadi kita akan selalu nampak lah perangai dia kan, berlari sana dengan pergi beli aiskrim lah, pergi beli kopok leko lah. Kadang-kadang ya Allah budak-budak ni kan. Tapi uh, kita just tengok karakter-karakter dia lah. Dan bukan dia seorang karakter ramai orang dalam bas sekolah. Jadi itu antara awal pertemuan tapi yang membuatkan hubungan tu. Dan waktu tu kita tak ada berbual. Satu fakta juga, kita tak pernah berbual, tak pernah bercakap. Cuma pernah, saya ingat satu memori, pernah selisih masa nak naik bas. Ada pergi lari-lari kan, biasa budak-budak sekolah umur 12 tahun nak berlari-lari nak naik bas sekolah, kita pun nak naik, sibuk kan lah. Saya pun bagilah naik lah cepat. So itu je lah kalau kategori memori lah pada awal-awal. Tahun depannya saya dah tak jumpa dia, dia dah naik tingkatan 1, kita dah tak nampak, saya pun dah tak nampak sampai saya habis belajar. Sampailah habis sekolah dan sebenarnya sampai habis saya college lah. Dan sampai saya kerja. So itu momen kita orang kenal semula tu seperti yang tadi tu, yang di awal cerita tadi. Okey, cerita tu bersambung pada fasa seterusnya, cerita kita pergi setelah setuju, saya pun okey. Tapi kalau kita nak cerita lebih lanjut, mungkinlah kalau kami cerita kat sini semua macam tak best kan? Satu shot panjang mungkin. Kalau subscriber semua, penonton semua nak tahu apa kelanjutan kisah pengalaman kami yang tak pernah bercinta ni, tak pernah kenal sebenarnya, dan kita kenal sebab ada konflik dan masalah je. Dan macam mana kita orang melalui persetujuan dan menempuh hari-hari pernikahan. Itu ada ujian-ujian yang banyak, macam-macam konflik juga, perbezaan pandangan. Nak tahu, boleh tekan atau kami akan share lah next part. Mungkin waktu yang akan datang kita akan share, dan boleh komen atau like dan share, subscribe lah juga channel Bro Azli ni untuk dapatkan kisah-kisah perjalanan hidup kami yang mungkin kita orang lama dah nak share, tapi mungkin sekarang ni waktu yang lebih sesuai untuk kita kongsikan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.